Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Shah Musa. 5 syarikat pengeluar makanan haiwan ternakan dikenakan penalti bernilai RM415.5 juta. Mereka didapati bersalah kerana berpakat menaikkan harga makanan ternakan ayam menerusi beberapa platform. Ia termasuk hubung kait rekod komunikasi bersama pengurusan tertinggi, nota mesyuarat dan keterangan saksi di antara Januari 2020 hingga Jun 2022. Suruhanjaya Persaingan MyCC dalam keputusannya berkata mereka didapati melanggar Seksyen 4-1 Akta Persaingan 2010. Akta 712. Ini kerana dikesan menghalang, menyekat atau mengganggu persaingan secara signifikan dalam apa-apa pasaran barang atau perkhidmatan. Syarikat itu ialah Dinding, FFM, Goldcoin, Leong Hub dan PK Agro. 5 syarikat itu dianggarkan menguasai sehingga 70% pasaran makanan ternakan ayam di negara ini. Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM 2023 akan dilaksanakan pada 2 hingga 4 Januari 2024 dan 8 hingga 11 Januari 2024 yang melibatkan 4,058 calon berdaftar. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan memaklumkan peperiksaan itu akan dijalankan di 131 pusat peperiksaan di seluruh negara. Bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan, KPM telah melantik 824 petugas peperiksaan. Calon peperiksaan STAM diingatkan rujuk jadual waktu peperiksaan bagi mendapatkan maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi sepanjang peperiksaan berlangsung. Jadual waktu peperiksaan boleh dimuat turun dari laman sesawang Lembaga Peperiksaan LP. Sementara itu, KPM bersedia sebarang kemungkinan bencana banjir sepanjang musim peperiksaan. Justru semua calon peperiksaan STAM dinasihat memaklumkan kepada pihak sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri JPN dengan segera sekiranya tidak dapat hadir peperiksaan berikutan bencana berkenaan. Calon juga boleh menghubungi talian bilik gerakan peperiksaan yang disediakan di Ibu Pejabat LP dan JPN di seluruh negara. KPM turut memaklumkan akan sentiasa siap siaga dengan mekanisme dan langkah persediaan sewajarnya termasuk bekerjasama dengan agensi kerajaan lain yang berkaitan. Jumlah mangsa banjir Temenung di Kelantan terus berkurangan. Setakat 11 pagi tadi, 2,096 orang daripada 665 keluarga masih berlindung di Pusat Pendahan Sementara PPS di Jajahan Pasir Mas. Menurut Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Kelantan, jumlah itu menurun berbanding 2,316 orang daripada 729 keluarga yang direkodkan malam tadi. Kesemua mangsa ditempatkan di 8 PPS, antaranya SK Sri Kiambang, SK Gual Todih, SMK Gual Periuk dan SMK Baruh Pial. 2 maut dan 5 lagi cedera selepas terbabit kemalangan jalan raya melibatkan 3 kenderaan di Persiaran Sultan Ibrahim, Bandar Baru Kelang awal pagi tadi. Menurut Timbalan Pengarah Operasi JBPM Selangor Ahmad Mukhlis Mokhtar, 5 anggota bergegas ke lokasi insiden selepas menerima panggilan kecemasan kira-kira 6.23 pagi. Jelasnya impak pelanggaran menyebabkan 2 mangsa maut itu tercampak dari kenderaan sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala 5 lagi cedera membabitkan 2 lelaki dewasa, 2 kanak-kanak perempuan dan seorang bayi. Kesemua mangsa dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah untuk rawatan lanjut. Seorang ejen insurans kerugian lebih RM333,000 selepas dipercayai diperdaya sindiket pelaburan tidak wujud menerusi media sosial. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, pihaknya menerima laporan daripada lelaki berusia 46 tahun itu yang tinggal di Taman Pari pada Selasa. Mangsa telah berkenalan dengan suspek yang berperanan sebagai pentadbir kumpulan Global Financial Life Academy Class secara maya melalui pautan Facebook. Suspek telah memperdaya mangsa untuk membuat pelaburan melalui aplikasi Bain Online. Bagi tempoh 19 Oktober hingga 12 Disember, mangsa telah memasukkan dana ke dalam 5 akaun bank berbeza.
Mangsa menyedari ditipu ketika cuba mengeluarkan wang keuntungan pelaburan selepas suspek meminta mangsa melakukan bayaran komisen sebanyak RM57,400. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Seramai 20 kanak-kanak istimewa diraikan sempena sambutan Hari Krismas. Sebuah pertubuhan pelindungan kanak-kanak Salvation Army Penang Children's Home telah diraikan oleh sebuah hotel 5 bintang. I think as a business, just profits alone are not really what the goal is. The goal is to be good to the environment, provide a good product, support the local community. So I think it's really critical. And without that, it's a bit of a hollow business. Semua sumbangan yang diberikan adalah daripada orang awam, sukarelawan serta kaki tangan hotel. Antara hadiah yang diterima ialah peralatan permainan, baju, buku, kasut dan peralatan sukan. Buat julung kalinya Malaysia menjadi tuan rumah pameran artis Korea yang diberi nama B-Verse yang menampilkan kumpulan K-pop nombor 1 dunia BTS. Malaysia menjadi tuan rumah pertama bagi pameran B-Verse jelajah dunia ini. Dapat IP ni, kita bukan yang pertama. Sepatutnya Jepun yang jadi negara pertama. Tapi lepas IP owner dari Korea, dia datang, dia tengok preparation kita dekat Malaysia ni, dia rasa kita sudah ready. Padahal Jepun belum ready. That's why dia bagi kita jadi yang pertama. Ia bukan sekadar pameran, malah menceritakan perjalanan BTS yang penuh memori dari tahun 2020 hingga 2022. 8 sesi eksklusif terdapat di pameran ini termasuklah menawarkan visual dan aktiviti istimewa. Pameran telah bermula sejak 1 Disember lalu dan akan diadakan sehingga 10 Mac tahun depan di Pusat Beli Belah Pavilion Bukit Jalil. Info niaga, pengumuman Amanah Saham Nasional Berhad ASNB berhubung agihan pendapatan 5.25 sen unit bagi dana utamanya memberi persepsi positif kepada pelabur asing ke Malaysia. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berpandangan ini kerana Malaysia dilihat sebagai negara yang berupaya menjana kadar dividen yang tinggi dalam pelaburan-pelaburan di pasaran saham walaupun berdepan dengan cabaran global. Kenaikan prestasi ini telah memecahkan rekod kerana sejak 3 tahun yang lepas KWSP dilihat sebagai pengurus pelaburan terbaik dengan memberikan pulangan yang terbesar berbanding dengan amanah-amanah saham yang lain di seluruh negara. Sabas kepada PNB dan diharapkan ini akan menjadi titik tolak kepada satu perubahan besar dalam prestasi PNB dan amanah saham Bumiputera di masa akan datang. Bilangan akaun yang meningkat lebih daripada 200,000 kepada 10.8 juta akaun juga dilihat sebagai keyakinan terhadap amanah saham Bumiputera ASB meningkat. Sementara itu, agihan pendapatan tersebut turut menerima respon positif pemegang ASB. Alhamdulillah lah dividen ASB naik 5.25 kan berbanding tahun lepas 4 point something lebih. Jadi lebihan dividen ni memberi kelebihan kepada penyimpan lah, boleh digunakan untuk perbelanjaan. Mungkin mereka terdesak, boleh digunakan lah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sebab dah lama kita tengok dividen ni tak naik. Jadi tahun ni naik. Terima kasih banyak-banyak kepada ASB. So dia memberi satu indikasi bahawa kita punya perkembangan ekonomi dan juga pelaburan berada pada tahap yang baiklah. So kalau kita tengok macam dekat sini mungkin menterjemahkan kabinet kita yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar mungkin berjaya membawa ekonomi kita ke satu tahap yang lebih baik berbanding sebelum-sebelum inilah. Jadi kita harap dia punya momentum kenaikan dividen tu akan berterusan dari tahun ini dan tahun seterusnya lah. Alhamdulillah dividen tahun ini lebih baik banding tahun lepas dan dengan dividen yang diterima ni saya tak langsung ia dapat membantu saya untuk persiapan anak sekolah dan menyambut Ramadan yang tak lama lagi kan, dan saya tak langsung pun simpanan anak-anak saya pun bertambah, jadi ia satu rezeki juga untuk mereka.
Bursa Malaysia Securities Berhad membuat teguran terbuka kepada Serba Dynamic Holdings Berhad dan pengarahnya kerana melanggar 6 keperluan penyenaraian pasaran utamanya. 10 pengarah syarikat minyak dan gas itu turut dikenakan denda antara RM355,200 hingga RM1.38 juta. Bursa dalam kenyataan memaklumkan tindakan itu dibuat setelah mengambil kira pelanggaran dan impaknya terhadap syarikat, pemegang saham serta pelabur. Bursa turut mendapati kegagalan tadbir urus korporat terutamanya dalam memastikan penderahan maklumat yang betul dan tepat pada masa ketelusan pasaran dan pematuhan terhadap arahan pengawal selia. Tegas Bursa, semua pengarah eksekutif atau bukan eksekutif syarikat yang tersenarai perlu memastikan pematuhan keperluan penyenaraian pasaran utama. Perkembangan luar negara, 3 pegawai polis didapati tidak bersalah atas semua tuduhan bunuh seorang lelaki berkulit hitam tidak bersenjata di Tacoma, Amerika Syarikat 2 tahun lalu. Christopher Burbank dan Matthew Collin bebas dari 2 tuduhan dan seorang lagi pegawai, Timothy Rankin, turut terlepas 1 tuduhan berkait kes bunuh. Berdasarkan keterangan, saksi memberitahu pegawai polis itu didakwa menumbuk Manuel Ellis, 33 tahun, selain meletakkan mangsa dalam keadaan tercekik sebelum bertindak menembak Ellis. Menurut pasukan pembelaan, pegawai polis terpaksa bertindak sedemikian berikutan kelakuan ganas mangsa ketika dia ditahan polis menjadi punca kematian. Bagaimanapun, pendakwaan mendakwa pegawai polis terbabit adalah sebenarnya pengganas kerana Ellis tidak bertindak ganas ketika ditahan pegawai polis. Semua syarikat yang masuk rundingan peringkat akhir dipaksa menandatangani perjanjian rasuah bersetuju memberi komisen kepada proksi menteri dan orang dalam kerajaan. Perjanjian dibuat kononnya membayar fee perunding cara, consultant fee. Tular dakwaan dibuat pemimpin pembangkang, kononnya wujud amalan rasuah membabitkan projek rancangan Tempatan Banjir RTB bernilai lebih 16 bilion ringgit. Dakwanya kontraktor terlibat tidak layak dan mereka menerima komisen sebagai proksi kepada Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Menurut Nik Nazmi, siling peruntukan pembangunan keseluruhan 33 projek RTB adalah lebih rendah daripada yang didakwa, iaitu 11.8 bilion ringgit. Hampir semua projek tersebut juga masih dalam peringkat tender dan ia melalui proses perolehan yang telus tanpa penglibatan menteri. Bagi mengelak fitnah melarat, tindakan undang-undang bakal diambil. Henti sebar fitnah, amalkan politik matang. Penyebaran fitnah merupakan jenayah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad paduan penuh harapan. Assalamualaikum.